Now, timbul persoalan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, kita dengar Tuan Ibrahim Tuan Man punya sembang tu. Bila ditanya kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, kenapa baru sekarang bantah petisyen cabar enakmen syariah? Apa jawapan Tuan Ibrahim Tuan Man? Kita dengar. Segera bawa, dan kami beri komitmen untuk menyokong. Sebab dulu kita boleh bawa sebab kita ada 2/3 majoriti. Sekarang dia ada 2/3 majoriti. Dan kita, Perikatan Nasional, kita akan sokong sepenuhnya sekiranya pindahan perlembagaan dibuat dengan segera, dan kita harapkan inilah jalan keluar. Kita perlu finalkan isu ni. Kita perlu muktamadkan isu ni. Tak boleh hanya sedikit demi sedikit datang, dia akan berterusan. Okey, terima kasih. Datuk sendiri, Datuk Mujahid Yusof, dia mempersoalkan kenapa baru sekarang ni PAS nak bantah petisi ni. No, sekarang ni isu je, walaupun dia masuk tu, tapi sebenarnya kita semua pihak tak tahu pun. Kemudian apa yang jelas dibicarakan sekarang, kita buat waktu inilah. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu, yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Sepatutnya dia pertikaikan apa yang kita yang buat, sebab kita tak tahu pun waktu itu. Dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Okay, dia kata dia tak tahu. Saya ulang balik. Itu. Dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Sebab tu saya kecewa dari ni, sangat kecewa. Sebab kita jemput. Dia tak jawab. Dia tak jawab persoalan. Dia kata dia tak tahu. Okay. Tahu pun waktu itu. Dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa inilah. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu, yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu pun? Dia kata kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu, tuan-tuan? Dia kata kami tak tahu. Kami tak tahu tentang bantahan ini. Kami tak tahu. So dia dah tahu apa yang dia buat. Dia buat. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, ni nak cerita. Betul ke PAS tak tahu? Betul ke PAS tak tahu? Baik. Dia ada dua kes, tuan-tuan. Dia ada dua kes yang mencabar. Satu Iki Putra pada tahun 2021. Satu lagi baik. Pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan sebulat suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks dua tabi'i. Akhirnya, Nick Elin memfailkan bangkangan dia terhadap Negeri Kelantan pada 25 hari bulan 5. Nick Elin failkan notis usul cabar perkara berkaitan syariah. Tuan-tuan, 25 Februari 2021 bukan setakat usul macam Nick Elin ni usul. Nick Elin ni usul. 2021 diputuskan. Mahkamah Persekutuan memutuskan, membenarkan, tuan-tuan, membenarkan pada 25 Februari 2021. Maksudnya usul tu dibawa bila? 2020. Dan pada 30 hari bulan 9 2022, siapa yang memerintah? Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran undang-undang oleh Nick Elin. Nah, kalau kita nak main sentimen, saya tak tahu. Iki Putra tu kes apa? Iki Putra adalah kes di mana seseorang mencabar Seksyen 28 Enakmen Syariah Selangor 1995 pada 25 hari bulan Februari 2021. Petition itu dibawa pada 2020. Pada masa itu, PAS buat apa? Ada tak perhimpunan? Oh, tak boleh is COVID. Perhimpunan secara online lah. Ada tak bantahan? Ada tak bangkangan? Habis pembangkang tak buat apa-apa pada itu. Sebab kami faham. Secara undang-undangnya perkara itu dibenarkan. Kami tak main sentimen agama, tuan-tuan. Kami tak main, lepas ini maka hancurlah agama kita, maka hancurlah Islam kita, inilah dia pluralisme, inilah dia sekularisme, inilah dia negara beracuankan kafir dan barat. Tak ada. Sebab kami ni rasional, kami faham. Tetapi PAS bukan tak faham, pemimpin dia faham. Tetapi dia nak cari modal. Modal untuk apa? Bangkitkan kemarahan kepada kerajaan sekarang ini. Cuma dia lupa. Ini zaman internet. Ini zaman yang kita boleh cari balik maklumat, tuan-tuan. Bukan susah, Google jumpa. Yang datang berhimpun tu pun, majoriti pun tak faham dan tak tahu apa benda yang dicabar.
Cuma bila saya tengok tadi poster dia naik, banner poster dia naik, ini mencabar mahkamah syariah. Tak. Itu menguji kebijaksanaan atau kebodohan pemimpin PAS dalam nak jadi adun di dalam negeri. Itu je. Dia bukannya menguji tentang syariah. Dia bukan, apa orang kata, petition tentang adakah mahkamah syariah ni bercanggah atau tidak dengan perlembagaan persekutuan. Bukan itu. Persoalannya, adakah 18 section di dalam kanun jenayah PAS, kanun jenayah Kelantan itu bercanggah atau tidak dengan perlembagaan. Itu persoalan dia. Sebab itu bila PN akan sokong pindaan perlembagaan bagi perjelas kuasa syariah. PN akan menyokong pindaan perlembagaan bagi memberi kejelasan mengenai bidang kuasa syariah, kata Naib Presiden, Idris Ahmad, bukan Taqiyuddin, Idris Ahmad. Kami mengharapkan satu pindaan perlembagaan supaya ada grey area yang menunjukkan tentang mahkamah syariah seolah-olah macam ada bertindan dan sebagainya. Kita buat, PN bersedia menyokong. Saya nak cerita. Sebenarnya saya nak bagi tahu, tak ada pertindanan. Ada some tapi majoriti tak ada. Jadual ke-9, senarai 1, senarai 2, senarai 3 jelas. Dah ada, tak perlu pindah perlembagaan, dah ada. Dan tak lama lagi tuan-tuan akan dengar, oh kita kena perkasakan Akta 355. Mahkamah Syariah itu yang RU 355 tu. Kita kena perkasakan. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan tahu tak Akta 355 itu apa? Tuan-tuan pernah baca tak Akta 355 tu apa? Akta 355 ada 3 section je. Nombor section 2 tu yang penting. Dia ada 3 je section, tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita perkasalah macam mana sekalipun, dia terpulang setiap negeri itu berbeza. Sebab undang-undang syariah milik negeri. Persekutuan tak boleh campur tangan. So adakah sekarang ini PAS nak persekutuan campur tangan kepada undang-undang setiap negeri? Adakah tak jelas? Perlembagaan jelas. Saya belajar undang-undang, tuan-tuan, jelas. Yang tak jelas orang PAS je. Nak memainkan isu ketidakjelasan tersebut. Faham? So, harapnya faham lah. Tapi, yalah, kita nak faham tak faham terpulang pada dia lah, tuan-tuan. Bukan saya bukan untuk saya nak kena jelaskan semua. Dia orang bukan tak faham, tuan-tuan. Orang-orang PAS ni faham sangat. Pemimpin mereka faham. Tapi mereka, itulah modal yang mereka boleh gunakan untuk nak mengelirukan konon-konon yang bersemangat tetapi jahil tentang agama dan juga tentang undang-undang ni. #VPN. Inilah dia virus Perikatan Nasional. Virus tu mempengaruhi otak orang yang bodoh dan jahil tentang agama. Bak kata Hadi Awang lah. Ingat tak Hadi Awang kata apa? Kan? Hadi Awang cerita, dia kata target dia sasaran PAS adalah golongan muda yang jahil agama dan politik. Ingat tak, tuan-tuan? Hadi Awang kata apa? PAS sasar golongan muda jahil agama politik untuk menang PRU 15. There you go. Itu cara dia nak menang. Sebab tu bila kita tengok yang sokong PAS ni, majoriti lah saya boleh kata, bukan semua, majoriti memang jahil. Bukan bodoh, jahil. So itu mudah terpana dan juga terpersona dan juga terkeliru dengan benda yang paling asas. Benda asas pun tak tahu tentang agama. Apa ahli kitab tu Yahudi, bukan Nasrani. Dan benda itu, perhimpunan itu tadi menyebabkan ahli pembangkang semua tak ada dalam parlimen. Bukan ponteng, tapi kami semua ke Istana Kehakiman. Ahli Parlimen Pembangkang mempertahankan ketidakhadiran mereka dengan berkata mereka semua pergi ke sokongan Himpunan Selamatkan Syariah di Perakangan Putrajaya. Soalan saya, kalau tak pergi tu, tak jadi ke kes tersebut? Yang mana lebih penting? Sebab ada 4 ke 5 soalan daripada pembangkang, tapi sebab pembangkang tak ada, di-skip. Saya nak beritahu tuan-tuan, ni bukan caught by surprise. Semua ahli parlimen yang soalannya akan naik, diberitahu soalan mereka akan naik. Timing tu dah diberitahu, sedia untuk tanya soalan kepada menteri.
Sebaliknya mereka buat apa? Mereka ponteng. Bukan ponteng. Pergi ke perhimpunan. Ponteng lah tu. Tak payahlah semua pergi. Yang tanya soalan tu stay lah kejap. Tanyalah soalan. Kalau semua pergi tu untuk apa? Kalau tak pergi tu jadi apa? Tak, yang mana satu lebih utamanya sekarang ni tuan-tuan? Pergi perhimpunan tu wajib ke sunat? Pergi kerja, tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Saya nak cerita macam ni. Tuan-tuan pergi kerja. Pergi kerja, gaji kerja 9 sampai pukul 5. Pukul 10, tiba-tiba dekat bawah ada orang jual air Milo. Percuma, bukan jual, bagi secara percuma. Nak beratur sejam. Tuan-tuan pun turun ke bawah nak beratur ambil air Milo tu. Saya nak tanya, sejam tu hukum dia apa? Gaji tersebut tuan-tuan? Kalau orang Islam? Sejam kita turun tu nak pergi beratur ambil Milo tu, sedangkan gaji kita tinggalkan kerja kita sejam. Hukum dia apa? Saya nak tanya hukum ni. Apa hukum dia tuan-tuan? Ni kita dalam parlimen itu kerja kamu. Kamu kena bayar satu hari RM400. Turun parlimen. Kamu pergi ke satu perhimpunan yang tak perlu pun kamu pergi. Kalau tak ada pun jalan je perhimpunan tu. Jalan je perhimpunan tu. Sedangkan tak adalah semua. Okey, nak lain pergi silakan. Tak, yang tanya soalan tu stay lah. Kenapa tak boleh nak stay? Oh, bab hukum orang lain semua haram. Tapi bab dia tak apa. Tak apa kan? Tak apa. Bab dia tak apa. Bab lain tak boleh, haram. Tak apalah tuan-tuan. Nanti saya akan buat satu video, macam saya kata, satu video khas berkenaan dengan bagaimana kejahilan umat Islam ni dikelirukan oleh so-called ustaz-ustaz yang kadang-kadang mereka sendiri pun tak faham undang-undang Islam tu bagaimana.